Hello guys, welcome back to my channel Andrew Valenciali. Oke guys, di video kali ini saya akan berkongsi lagi cerita perjuangan anggota Komando Malaysia yang dikenali The Real John Wick. Berjaya membunuh 7 musuh dalam masa 3 menit. Mari ikuti ceritanya. Ini kisah pegawai Warren 2 bersarah Mahmud Said, anak jati Johor yang digelar pembunuh 3 menit selepas berjaya tumpaskan sekumpulan pengganas pada usianya 25 tahun. Siapakah Mahmud Said? Mahmud Said atau lebih dikenali sebagai Pak Tam dilahirkan di Parit Sulong, Johor dan merupakan anak keempat daripada 12 adik-beradik. Beliau menjadi antara anak muda terawal yang terpilih untuk mendapat latihan asas komando daripada Regimen 40 Komando British. Beliau akhirnya menjadi anggota komando dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 1965 selepas selesai latihan yang berpengkalan di Kem Majidi, Johor. Setelah itu, beliau diserap ke dalam pasukan komando yang pada ketika itu dikenali sebagai Malaysia Special Service Unit, MSSU. Kehebatan Mahmud Said. Pada pagi 3 Mac 1967, mereka telah diarahkan untuk pergi ke kompleks Gunung Gading, Lundu, Sarawak untuk memburu kira-kira 8 hingga 15 orang pengganas pasukan gerila rakyat Sarawak, PGRS. Diarahkan untuk pergi mencari dan memusnahkan musuh di Sarawak. Dan maklumat dijangka 8 ke 15 orang ke 20 orang, saya tak berapa ingat lah tu. Mungkin dalam anggota komunis. Dia ni RPKDS. Dia ni yang tak mau dia selepas konfrontasi punya grup ni. Saya selepas 8 pagi saya diarahkan untuk ikut peta yang tertentu lah untuk kita mencari dan memusnahkan musuh. Baginya, musuh mesti ditumbangkan dulu sebelum bertindak untuk mencari perlindungan. Jadi, tidak hairanlah apabila beliau dengan pantasnya mendapatkan senjata ketika musuh betul-betul berada di hadapan matanya. Ketika kejadian pada waktu tengah hari itu, Mahmud sedang beristirahat bersama-sama rakan-rakannya yaitu Trupo Omar Abdul Rahman dan Kopral Sulaiman Salut di kemah rehat mereka berdekatan kawasan gunung tersebut. Sedang beliau asyik membancu teh tarik, tiba-tiba kedengaran bunyi seperti daun kering dipijak orang. Dalam tengah hari itu, trup diarahkan berhenti oleh trup komander. Kemudian dan satu grup lagi, satu action, ada anggota sakit, dalam bukan 10 orang. Dia mengantar seorang anggota sakit naik ke atas bukit tu, ada LP, ada Sukan Melayu satu section dan ada stesen pemancar radio tentera lah. Sebenarnya waktu tu, sebelum tu, truk komander dengan semboyan dan satu anggota lain naik ke atas bukit untuk buat kontak wireless. Masa tu kita wireless, kita teruk lah. Tak macam sekarang ni telefon kat mana kita dapat kan. Waktu tu lindung bukit, tak dapat. Jadi dia cuba naik. Lepas tu operator ni turun, tukar bateri, naik semula. Lepas tu turun, tukar set. Dia track depan saya. Jadi saya tak ada hal punya lah. Atas ada orang akan balik ikut situ. Satu ronda ni Kopel Lim, arwah juga, Kopel Lim dan Mendiang akan balik ikut depan saya juga. Jadi saya tak begitu kisah sangat lah. Pada mulanya, beliau sangka itu adalah rakan-rakan yang baru saja pulang dari membuat rondaan, memandangkan pandangannya terhalang oleh pohon rimbun. Tetapi, alangkah terkejutnya beliau apabila ternampak sekumpulan musuh sedang berjalan laju menuju ke arahnya. Kira-kira 8 meter dari tempatnya berdiri. Sebaik ternampak Mahmud di depan mata, seorang pengganas lelaki tergamam terlihat beliau yang tercegat di depannya membuatkan kumpulan itu kemudian berhenti secara tiba-tiba. Saya bual-bual dengan 3 orang ni. Lepas minum teh tarik, buat teh tarik dalam hutan. Satu mak tu, isi 3 orang.
pelan-pelan dalam hutan. Tiba-tiba saya dengar bunyi pergerakan anggota berjalan melanggar apa ni nama rumput daun kering. Apa daun-daun kering tu kan. Saya ingat anggota balik. Tapi Komandan Sulaiman ni sudah duduk menghadap ke atas. Saya berdiri. Saya kata Komandan Sulaiman, ni dia. Saya dengar tu bunyi jalan tu. Ni dia. Saya tak peranjat. Saya melenting lah. Senjata saya taruh lebih kurang dalam 10-15 kaki lebih kurang. Saya melenting tengah-tengah. Saya tengok, ini bandit kepada scout. Kata Komandan Sulaiman, pakai apa lagi mau? Saya tangkap itu habis barrel. Saya buat habis barrel. Kerana kita pun dia latih kan. Cepat, cergas. Jadi saya ingat saya punya senjata saya tak cekah sebelum kalau tak bertempur. Jadi saya ingat saya cekah senjata, tak banyak cerita, saya ambil sambil berdiri, taruh kat pinggang, saya tembaklah pop macam tu. Tapi kuasa Allah, saya tembak 3 magazine, senjata elok. Jadi semua yang mati berapa? Semua yang mati 7 orang. 7 orang. Semua mati depan. Semua mati depan dan bertindih-tindih. Seolah-olah macam kita longgokkan dia. Satu demi satu pengganas rebah dan dengan sekelip mata, mayat-mayat pengganas bergelimpangan di depannya. Pembunuh 3 minit. Disebabkan tragedi itu, Mahmud Said digelar sebagai pembunuh 3 minit kerana beliau berjaya tumpaskan 7 orang pengganas hanya dalam masa kurang dari 3 minit. Tanpa beliau sedar juga, tembakan dari pengganas hampir membunuhnya apabila peluru terkena pada sebatang pokok yang hanya jauh sejengkal darinya. Mereka kemudian membuat operasi penggeledahan dan terpaksa bermalam dengan mayat-mayat pengganas tersebut sebelum keluar dari kawasan operasi keesokan harinya menggunakan helikopter. Tapi sebenarnya, dari daripada atas bukit tu, truk komander cerita, dia dah sempat dengan truk komander. Truk komander ingat, petrol balik. Jadi lalu depan dia panggil. Dia ingat Peter Lim pasal muka Cina kan. Dia panggil Lim. Bila dengar Lim, bandit ni toleh, tengok askar. Dia lari. Bila dia lari, ke bawah, tak jauh lah dengan saya tu. Itu yang saya dapat tembak. Bila dia, yang depan ni, berhenti. Bila yang depan berhenti, yang belakang tak tahu cerita apa kan. Berhenti, dia sudah berlonggok. Waktu tu yang saya dapat tembak. Masa tu kita, orang kata, low profile, tak ada nak bangga diri, tak ada nak itu, nak ini. Bila dengar kata Mahmud tembak masuk, Tuan Borhan kan, masa tu dia meja, dia cari mana satu Mahmud, cari ambil gambar. Ambil gambar besar. Gambar-gambar ramai tu, mana satu muka Mahmud. Sejarah tercipta. Kejayaan Mahmud dan rakan-rakannya menewaskan musuh bukan setakat membuktikan kehebatannya, tetapi juga telah melakar 3 sejarah penting buat Regimen Gerak Khas RGK. Berikut adalah sejarah yang tercipta. Yang pertama, beliau menjadi anggota RGK yang pertama berjaya membunuh pengganas sejak regimen itu ditemukan pada tahun 1965. Beliau berjaya membunuh musuh paling ramai pernah dilakukan seorang anggota komando dalam satu operasi secara bersendirian. Rekod itu juga masih belum dipecahkan sehingga ke hari ini. Beliau berjaya membunuh 7 musuh dalam tempo yang singkat dengan hanya menggunakan 85 butir peluru sahaja. Pada 5 Jun 1968, Mahmud Said telah dianugerahkan Pingat Panglima Gagah Berani PGB oleh Yang di-Pertuan Agong Tunku Al-Sultan Ismail Nasaruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin kerana keberanian dan kehebatannya itu. Kisah beliau juga turut dicatatkan dalam sebuah buku bertajuk Demi Negara yang ditulis oleh bekas Setiausaha Akbar Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Ahmad Hisham Mokles. Selepas 21 tahun berkhidmat dalam RGK,
Mahmud Said akhirnya bersara dan berjaya menjawat pangkat pegawai Waran 2 karena kecermelangannya dalam melaksanakan tugas. Kita dilatih untuk memusnahkan musuh, jadi istilah takut itu tak timbul. Alhamdulillah, lepas peristiwa itu tak adalah orang kata kena badi ke apa ke, cuma saya ada langkah dan sepak sedikit mayat komunis itu, kata orang untuk elak badi sambil berkata, kau ini menyusahkan orang sahaja. Itulah kata-kata Mahmud di dalam sesi temu bualnya. Oke guys, setakat ini saja perkongsian untuk hari ini. Jadi jangan lupa ikuti terus channel saya untuk mengikuti cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman prajurit negara yang mengorbankan diri demi negara di dalam video seterusnya. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton.